Apa itu media massa? Media massa merupakan satu media yang membantu menyalurkan maklumat terkini kepada pengguna. Media adalah media yang menyebarkan aktiviti, maklumat dan hiburan kepada orang ramai dengan cepat dan meluas. Selain itu, media juga merupakan cerminan masyarakat. Media yang terlibat merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial, politik dan ekonomi. Hubungan merujuk kepada hubungan atau keterikatan. Bangsa pula adalah manusia dan tidak akan mengubah agama atau menghilangkan faktor etnik. Contohnya, media massa yang sedia wujud ialah media elektronik dan media cetak. Radio hanya dalam bentuk audio. Televisyen merupakan contoh media elektronik yang menyalurkan maklumat dalam bentuk audio dan visual. Merupakan cara yang paling berkesan kerana dapat memberikan ingatan yang lebih kepada masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Nur Anissa binti Sufyan. Saya akan membentangkan peranan media massa dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Setiap media massa mempunyai isi kandungan dan peranan yang berbeza. Peranan dan sumbangan pihak media massa dengan menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti agama, bangsa dan kaum adalah penting dan amat diperlukan untuk mengeratkan hubungan etnik di Malaysia dan mengekalkan keamanan yang berterusan. Pertama sekali, peranan akhbar ialah menyiarkan isu semasa yang berlaku dalam setiap etnik di Malaysia dan menyalurkan pelbagai maklumat yang boleh mempengaruhi pembaca. Penulisan berkaitan perpaduan kaum di dalam akhbar dapat memberi kesan kepada pembacanya. Contohnya, penulisan di akhbar berita harian bertajuk Bersama Bersatu Hati Membina Malaysia Baharu yang ditulis oleh Datuk Marzuki Yahya pada Mei 2019 dapat memberi kesedaran akan kepentingan perpaduan demi keharmonian negara. Seterusnya, peranan internet dan media sosial. Internet dan media sosial berperanan sebagai rangkaian informasi dari seluruh dunia dan medium untuk berkomunikasi. Masyarakat dapat peroleh banyak informasi tentang etnik di Malaysia di internet dan merapatkan lagi hubungan antara etnik apabila lebih memahami dan mendalami budaya etnik di Malaysia. Media sosial sedikit sebanyak telah menyemai sikap perpaduan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, melalui penggunaan media sosial seperti Facebook dapat mengenali pelbagai orang di Malaysia dari latar belakang yang berbeza dan dapat berkongsi serta memahami budaya masing-masing. Seterusnya dapat mengeratkan hubungan. Peranan televisyen pula menjadi media menyampaikan berita dalam dan luar negara tentang isu-isu yang terkini. Sebagai media dakwah, menambahkan pengetahuan dan memudahkan masyarakat menerima maklumat dengan lebih cepat dan berinformasi. Selain itu, televisyen juga membantu rakyat untuk memahami dengan lebih mendalam tentang budaya etnik yang ada di Malaysia supaya dapat mengukuhkan lagi hubungan etnik dan menyemai sikap hormat menghormati. Contohnya, filem Tanda Putera pada tahun 2013 adalah salah satu filem yang ditayangkan di televisyen yang menerapkan unsur-unsur kebangsaan. Manakala, radio pula berperanan untuk mengutarakan maklumat yang sahih dan tepat seperti isu semasa, hiburan dan kesesakan lalu lintas melalui audio suara juruhebah di siaran radio.
Radio dapat mengeratkan lagi hubungan etnik apabila siaran radio memainkan lagu yang mempunyai kaitan dengan perpaduan kaum. Misalnya lagu-lagu patriotik yang dapat meningkatkan rasa kecintaan kepada negara dan semangat perpaduan kerana mempunyai nilai tersendiri dan maksud yang mendalam. Dan yang terakhir ialah peranan iklan. Iklan merupakan satu cara penyebaran maklumat kepada masyarakat tentang sesuatu perkara melalui surat khabar, televisyen, radio dan lain-lain. Iklan ialah satu mekanisme dalam membantu mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan masyarakat berbagai etnik. Seperti yang kita boleh lihat, Petronas seringkali mengeluarkan iklan-iklan yang membawa mesej perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Iklan-iklan seperti ini mampu memainkan peranan yang penting dalam menyalurkan aspek perpaduan, membangkitkan kesedaran tentang kepentingan integrasi kaum dan menerapkan nilai-nilai positif yang dapat diteladani oleh setiap etnik di Malaysia. Assalamualaikum, saya Nur Afika Izzati binti Saimuran, kos BA 246 Perniagaan Antarabangsa. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang jenis-jenis informasi. Terdapat 4 jenis informasi. Pertama sekali adalah objektif, kedua subjektif, ketiga primer dan keempat sekunder. Pertama sekali adalah objektif. Objektif adalah informasi berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi pandangan peribadi. Ianya juga lebih dikenali sebagai informasi faktual. Ianya juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum adalah maklumat yang mengandungi fakta yang masih umum dan perincian yang khusus seperti pelaku, nama tempat, objek dan sebagainya. Manakala fakta khusus pula adalah maklumat yang mengandungi perincian acara. Sebagai contoh, berita. Amaran cuaca buruk di utara semenanjung Malaysia. Ayat tersebut adalah contoh bagi fakta umum, manakala contoh bagi fakta khusus pula adalah pada 3 Disember 2020, Met Malaysia mengeluarkan kenyataan amaran cuaca buruk untuk Perlis, Kedah dan Perak sehingga esok. Seterusnya adalah subjektif. Subjektif adalah informasi yang bersifat terbuka dan berdasarkan pendapat sendiri. Umumnya diyakini bahawa ianya tidak sesuai digunakan dalam situasi seperti laporan berita atau membuat keputusan dalam perniagaan kerana ianya boleh menyebabkan perselisihan faham antara pihak. Sebagai contoh, blog atau catatan sesama, yang mana ianya lebih cenderung sebagai catatan peribadi dalam talian dan platform ini lebih kepada memberi komen terhadap pelbagai aspek. Ketiga adalah primer. Primer adalah informasi asal yang tidak mengalami proses penyuntingan dan komen tambahan dan ianya bersifat asli dan yang mana ianya biasa dihasilkan oleh orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa sehingga dapat dikatakan bahawa ianya merupakan sumber utama dan ianya adalah bukti bagi sesuatu peristiwa tersebut. Sebagai contoh adalah autobiografi yang mana ianya mengandungi bahagian kehidupan seseorang yang ditulis dan dirakam oleh pengarang tersebut dan biasanya diterbitkan dengan tujuan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah sekunder. Sekunder adalah informasi yang mewakili penjelasan mengenai topik tertentu dan juga ianya boleh menjadi salinan kepada primer. Sebagai contoh artikel dan jurnal seperti penulisan sejarah Kerajaan Majapahit atau surat khabar yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk menjawab dan memberi lebih penjelasan akan sesuatu laporan peristiwa. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Al-Nur Syafiqah binti Muhammad Rusli akan menerangkan tentang media massa pemangkin perpaduan. Sebelum itu, apa itu perpaduan? Menurut Kamus Dewan 1994, perpaduan didefinisikan sebagai satu proses menyatu padukan antara masyarakat dan negara
agar seluruh anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama di samping melahirkan perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Menurut Haji Samad Buang pula, perpaduan ditakrifkan sebagai satu penyatuan tenaga, fikiran, cita-cita dan pengorbanan dalam membentuk satu ikatan yang kukuh dan maju. Mengapa media massa dikatakan sebagai pembangkit perpaduan adalah kerana menurut apa yang telah saya kaji, media massa telah memberikan sumbangan sejak dari zaman sebelum kemerdekaan lagi. Sebagai contoh, pemimpin lama iaitu pada zaman Tanah Melayu ketika itu telah menggunakan media cetak iaitu surat khabar bagi menyatu padukan seluruh penduduk tanah air pada ketika itu iaitu Melayu, India dan Cina dalam menentang pemerintahan British. Dan disebabkan penyatuan tiga bangsa dalam tanah Melayu pada ketika itu yang dapat bekerjasama, berganding bahu dan bersatu padu dalam satu pentadbiran telah membuktikan bahawa tanah Melayu mampu berdiri dalam satu pentadbiran secara aman. Dan disebabkan itu jugalah British bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Dan seterusnya yang kita dapat lihat adalah pada 2019 pada ketika itu Menteri Wahid Murti telah membuka rumah terbuka di Jabatan Perdana Menteri sempena Hari Deepavali, dan di situ dalam televisyen tu kita dapat lihat terdapat pelbagai kaum yang turut hadir dalam rumah terbuka tersebut. Dan satu lagi yang media massa buktikan bahawa perpaduan masih wujud pada masa ini walaupun lebih daripada 60 tahun telah berlalu iaitu zaman kemerdekaan kita, adalah salah satu aktiviti yang kita dapat adalah aktiviti kemasyarakatan, gotong royong dan juga pada bulan kemerdekaan khususnya. Dan tidak terlepas juga tragedi 13 Mei 1969. Walaupun peristiwa itu telah berlalu 51 tahun yang lalu, tetapi berita maksudnya televisyen, risalah, akhbar turut memaparkan berita tersebut kerana dengan harapan agar peristiwa tersebut dapat dijadikan pengajaran agar masyarakat kini tidak melakukan kesalahan yang sama pada ketika peristiwa Rusuhan Kaum 13. Dan konklusi untuk media massa pembangkit perpaduan ini saya kutip kata-kata daripada Perdana Menteri kita yang terkini, iaitu yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Beliau berkata bahawa media massa ini berperanan penting dalam memupuk perpaduan dan keamanan negara selaras dengan rukun negara yang menjadi panduan dan falsafah dalam membina negara maju dan dalam membina negara aman makmur, tidak kira bangsa maupun warna. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Media-media massa terbagi kepada 3, iaitu media massa cetak, media massa elektronik dan media massa digital. Pertama, media massa cetak atau dikenali sebagai printed media. Media massa ini yang menggunakan objek fizikal seperti yang dicetak dalam lembaran kertas. Contohnya surat khabar, majalah dan buku. Kedua, media massa elektronik atau dikenali sebagai electronic media adalah sejenis media massa yang disebar luas melalui suara dan gambar dengan menggunakan teknologi elektronik seperti radio, televisyen dan filem. Ketiga, media massa digital atau online media atau dikenali sebagai cyber media. Media massa ini yang menggunakan gadget yang boleh mengakses internet dengan mudah kepada semua orang tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Contohnya, media sosial, web atau blog. Melalui media massa elektronik, pelbagai program kebudayaan yang dipaparkan untuk menerapkan hubungan antara kepelbagaian etnik. Manakala, melalui internet, masyarakat dapat mencari segala informasi mengenai etnik dengan mudah dan pantas. Begitu juga dengan media cetak yang diterbitkan dalam membantu masyarakat mencari maklumat mengenai sesebuah etnik dengan lebih terperinci.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohainulatul Laila binti Amil Bangsa dan hari ini saya akan membincangkan tentang kebaikan media massa dalam konteks etnik di Malaysia. Kebaikan pertama media massa ialah dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat kepada kumpulan sasaran. Banyak perkara dan peristiwa perlu diketahui oleh masyarakat. Dalam keadaan dunia yang seringkali dilanda bencana, peranan media massa elektronik amat penting. Ramalan keadaan cuaca yang disiarkan di televisyen telah dapat memberikan panduan kepada masyarakat untuk merancang aktiviti harian mereka. Di Malaysia, media massa telah dapat memberikan maklumat dengan cepat seperti dalam kes kejadian tanah runtuh, banjir dan tsunami. Selain itu, maklumat daripada perkhidmatan stesen radio tentang kesesakan jalan raya juga telah dapat membantu pengguna jalan raya dalam merancang perjalanan mereka seharian. Seterusnya, media massa juga dapat membentuk pemikiran rakyat dalam sesuatu perkara. Sesungguhnya, peranan media massa dalam mempengaruhi minda masyarakat memang tidak dapat disangkalkan lagi. Sebagai contoh, pihak kerajaan dan pembangkang banyak menggunakan media massa semasa pilihan raya untuk memastikan orang ramai terus menyokong mereka. Malah, kerajaan juga turut menggunakan media massa ketika melancarkan sesuatu program seperti sambutan bulan kemerdekaan. Media massa juga turut digunakan oleh pihak tertentu dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar dan kemanusiaan. Akhir sekali, media massa juga dapat digunakan oleh syarikat-syarikat perniagaan untuk memasarkan barangan mereka. Siaran iklan yang disiarkan di media massa telah dapat merangsang pengguna untuk membeli sesuatu barangan. Walaupun pihak syarikat dikenakan bayaran tertentu di atas iklan yang disiarkan, tetapi lazimnya mereka mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada iklan tersebut. Perniagaan yang berkembang akan menguntungkan syarikat dan pihak syarikat pula dapat menaikkan gaji pekerja. Media elektronik seperti televisyen dan internet juga digunakan untuk memasarkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan rakan-rakan, saya Nurliana Syahira binti Nur Afandi dan saya akan membincangkan tentang cabaran media massa dalam konteks kesan negatif penggunaannya terhadap hubungan etnik di Malaysia. Kesan negatif yang pertama melalui siaran televisyen ialah rancangan-rancangan televisyen hari ini lebih banyak menyiarkan rancangan yang langsung tiada kaitan dengan hubungan etnik di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kebanyakan program realiti hari ini lebih berunsur kepada hiburan seperti filem atau drama tempatan yang berunsur cinta, khayalan dan sebagainya yang langsung tidak memberi faedah kepada masyarakat. Begitu juga dengan konsep nyanyian yang begitu melalaikan masyarakat kita pada hari ini. Televisyen juga memberi kesan yang tidak baik kepada penonton dengan mempengaruhi rakyat tempatan dengan gaya hidup barat. Seperti yang kita tahu, ada setengah aksi yang dipaparkan adalah tidak sesuai dengan budaya Malaysia. Akhir sekali, kesannya juga akan mencetus kemelut dalam diri setiap belia tanpa mengira etnik. Malah, ada yang menyebabkan setengah mereka mula mencari identiti baru dan terlibat dalam kegiatan Hinduisme. Seterusnya, kesan negatif penggunaan internet. Kajian mendapati masyarakat kita hari ini, terutama sekali pelajar, lebih banyak meluangkan masa dengan melayari internet dan hasil pencarian mereka lebih kepada perkara yang melekakan. Di antara contoh laman sawah yang sering dilayari oleh pelajar ialah Facebook, Instagram dan Twitter. Di antara kesan-kesan negatif penggunaan internet ialah masyarakat hari ini yang kurang berfikir matang akan senang terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang dipaparkan melalui internet. Misalnya paparan budaya kuning dan aksi keganasan dan lain-lain. Lagipun ada juga yang terikut-ikut dengan budaya hegemoni barat dan mengalami keruntuhan akhlak dalam masyarakat kita hari ini. Seterusnya, kesan yang kedua ialah pengguna internet dapat mencetuskan rusuhan dan menggoncangkan keamanan negara jika tidak dibina dari awal. Jadi, kesan daripada perbalahan ini akan menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara. Kesan negatif lain juga termasuklah kesahihan maklumat yang boleh diragui kerana
semua maklumat yang diperolehi melalui internet adalah benar, kerana ada setengah maklumat yang telah ditumpuk tambah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bagi melirukan pengguna internet. Bahkan terdapat kabar angin juga yang disebarkan melalui internet mampu menjejaskan imej orang lain. Lebih parah lagi, seandainya maklumat tersebut mampu menghancurkan keharmonian sesebuah negara. Tuntasnya, internet merupakan media massa yang berteknologi mendatangkan keburukan jika disalahgunakan. Oleh itu, sekiranya internet dapat digunakan secara baik, pastilah masyarakat kita akan berfikir lebih saintifik dan berminda kelas pertama, seperti mana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, ilmu itu ibarat benih yang tumbuh mekar jika dibajai dengan baik. Jadi, internet ibarat madu, janganlah tukarkan ia menjadi empedu. Kesimpulannya adalah media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan etnik di Malaysia. Media massa bertanggungjawab menyampaikan maklumat yang betul dan sahih. Kemudahan akses orang ramai ke perkhidmatan media massa secara langsung mendorong dan mempromosikan penyebaran maklumat kepada pembaca ataupun khalayak ramai. Dari sudut kebaikan, orang ramai yang mudah mengakses maklumat dan konsep yang ditunjukkan oleh media massa yang membantu mereka mengenali, memahami dan seterusnya menerima konsep ataupun maklumat yang dikeluarkan. Media massa hendaklah sentiasa menyampaikan mesej yang positif kepada rakyat. Mesej-mesej yang menjurus kepada perbuatan dan perpecahan antara etnik hendaklah dielakkan. Contoh yang kita sering lihat ialah iklan yang ditunjukkan semasa Hari Kemerdekaan sebagai tambahan filem blockbuster yang telah ditunjukkan untuk meningkatkan kesedaran nasionalisme seperti Bukit Kepong dan Lieutenant Adnan. Selain menghiburkan, filem-filem ini juga memberi pelajaran dan mempengaruhi nasionalisme kepada penonton. Pihak kerajaan maupun swasta haruslah memperbanyakkan lagi kempen kebudayaan yang menarik melalui media massa ini. Stesen radio dan televisyen juga kerap menyiarkan lagu berdasarkan perpaduan nasional. Contoh lagu adalah Jalur Gemilang dan Negaraku. Pendek kata, kita tidak boleh mengabaikan pengaruh media massa. Kita mesti mengawalnya dengan berhati-hati. Kita perlu menggunakan media massa untuk memberi manfaat kepada kita semua, bukan sebaliknya. Sekian, terima kasih.